Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, sekarang kita nak masuk tingkatan 5 bab 1, iaitu daya dan gerakan 2, sambungan kepada daya dan gerakan 1 masa tingkatan 4. Okay, jadi yang pertama kita akan belajar berkenaan dengan daya paduan. Okey, jadi apa itu daya paduan? Okey, ini adalah berkenaan dengan daya paduan. Jadi apabila satu objek yang pegun, okey, objek pegun yang tak bergerak, dikenakan dua daya, okey, ada dua daya yang dikenakan yang magnitudenya sama pada arah yang bertentangan. Okey, jadi ada satu objek pegun, okey, ada dua daya dikenakan. Okey, daya ini nilai yang sama, magnitud yang sama, saiz yang sama, tapi pada arah yang bertentangan. Jadi bila pada arah yang bertentangan, apa yang berlaku? Objek itu akan kekal dalam keadaan pegun. Okey, saya akan terangkan dengan contoh sekejap lagi. Okey, yang kedua, jika dua daya yang bertentangan, okey, bertindak pada magnitud yang berbeza. Okey, jika dua daya ini arahnya bertentangan tapi magnitudnya berbeza, jadi objek akan bergerak pada arah daya yang lebih besar, mengikut arah daya yang lebih besar. Okey, daya paduan. Apa itu daya paduan? Daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Jadi ada kata lain, daya paduan ini adalah satu daya sahaja. Okey, contohnya kita bagi dua daya ke kiri, kanan, belakang, depan, semua tak kisah. Tapi daya paduan adalah gabungan daya-daya yang dikenakan ini. Okey, dia mesti pada satu arah yang sama dan satu nilai sahaja. Okey. Okey, situasi yang pertama. Okey, ini untuk yang tadi. Jika dua daya dikenakan pada arah yang berbeza. Okey, dua daya nilai yang sama, magnitud yang sama, tapi pada arah yang berbeza. Katakan orang A tarik ke kiri, okey, dan orang B tarik ke kanan dan diberikan nilai daya yang sama. Jadi bila daya yang sama, okey, daya paduannya adalah sifar, dan objek tersebut, okey, bendera dekat tengah ini dalam keadaan pegun ataupun tidak bergerak, dan kita katakan daya paduan adalah sifar. Okey, situasi yang kedua pula, okey, arah yang bertentangan. Okey, arah yang bertentangan, tetapi katakan daya yang dikenakan oleh orang B, okey, lebih besar daripada peserta A. Jadi apa yang berlaku? Daya paduannya akan ikut arah daya yang lebih besar. Jadi daya yang lebih besar adalah ke kanan, FB. Jadi daya paduan adalah ke kanan. Okey, jadi objek ini akan bergerak ke kanan. Dia akan ikut dan arah daya yang lebih besar. Okey, situasi yang ketiga. Okey, sama macam tadi juga. Jika peserta A yang lebih tinggi, dayanya lebih tinggi oleh peserta A, jadi objek akan bergerak mengikut arah peserta A, iaitu ke kiri. Okey. Okey, sekarang kita nak tentukan daya paduan. Ada berapa cara yang kita boleh gunakan untuk tentukan daya paduan. Okey, kita lihat yang pertama, situasi yang pertama. Okey, dua daya bertindak. Okey, dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang sama. Katakan titik yang kita buat ini adalah objek. Jadi objek ini dikenakan, okey, ada dua daya dikenakan ke atas objek tapi pada arah yang sama. Jadi kalau arah yang sama, kita kena tambah daya. Jadi 6 tambah 8 jadi 14 Newton. Jadi daya yang bertindak ke atas objek adalah 14 Newton dan ke kanan. Sebab dua-dua ke kanan, semua arah ke kanan. Okey, untuk situasi yang kedua, okey, dua daya bertindak pada arah yang berbeza. Jadi 6 Newton arah ke kanan, 8 Newton arah ke kiri. Jadi objek ini akan bergerak pada arah yang daya yang lebih besar. Jadi arah ke kiri lah akan bergerak. Tetapi dengan nilainya berapa? Jadi kita kena kira. Okey, sebab kita tahu bahawa daya adalah vektor. Jadi vektor kita kena ambil kira. Ke kiri negatif, ke kanan positif. Jadi negatif 8 tambah dengan 6. Kita tambah kedua-dua daya ni, negatif 8 tambah 6. Jadi kita dapat negatif 2 Newton. Okey, negatif 2 Newton ini bermaksud magnitud daya paduannya adalah 2. Negatif itu menunjukkan arah, iaitu ke kiri. Jadi daya paduannya adalah F sama dengan negatif 2 Newton ataupun F sama dengan 2 Newton arah ke kiri. Okey. Situasi yang ketiga.
Okey, dua daya bertindak ke atas objek pada arah yang berserenjang. Okey, arah yang berserenjang. Jadi katakan okey 6 Newton ke atas, okey 8 Newton ke kanan. Okey, jadi kalau kita lukis dia macam ni. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh guna teorem Pythagoras. Jadi untuk kita kena bina segitiga. Okey, jadi untuk bina segitiga dia mestilah head to tail. Jadi ini head. Okey, ini tail kan, ini tail. Jadi ini head, ini asal, ini akhir. Jadi untuk yang kedua, okey dia mesti bersambungan. Tak boleh macam ni. Jadi kena bersambungan. Jadi anak panah mesti bersambungan. Jadi apa yang kita buat? Okey, secara logiknya, okey bila satu tarik ke sebelah kanan dan satu lagi tarik ke berserenjang, kita tahu bahawa daya paduannya mestilah di tengah-tengah ini. Jadi objek ini akan bergerak lalu pada laluan sini. Okey, secara logiknya objek ini akan bergerak di tengah-tengah. Okey. Okey, dia akan bergerak tengah-tengah. Contohnya macam ni. Okey, dia akan bergerak macam ni. Tapi kita tak tahu berapa nilai F yang ini dan berapa sudutnya. Itu yang kita nak cari. Jadi kita guna teorem Pythagoras. Jadi kita ambil yang 6 Newton ini, kita letak di hujung sini. Okey, ataupun ambil yang 8 letak di bahagian atas. Dia mesti bersambungan. Jadi katakan kita ambil 6, kita sambung pada hujung 8. Jadi kita akan dapat bentuk satu segi 3. Jadi segi 3 kalau dah belajar teorem Pythagoras, ini adalah H. Okey, jadi 8 dengan 6. Okey, jadi 8 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2 dan punca kuasakan, kamu akan dapat F adalah 10 Newton. Jadi daya paduan adalah 10 Newton. Arahnya pula ke mana? Jadi kita kena cari sudut. Okey, kita kena cari sudut. Jadi macam nak kira sudut? Kita guna tangent. Okey, tentang bahagi sebelah. Jadi tangent theta, okey tangent theta adalah tentang dengan bahagi dengan sebelah. Tentang adalah 6, sebelah adalah 8. Jadi theta adalah 36.9. Jadi daya paduan adalah 10 Newton, arahnya adalah 36.9. Okey, sekiranya ada satu daya okey ke kanan 8 Newton, satu daya pula berserenjang okey 6 Newton, daya paduannya adalah 10 Newton, arah 36.9 darjah. Okey, ini kita guna teorem Pythagoras. Okey, kita guna teorem Pythagoras. Okey, untuk situasi yang keempat, okey kalau tadi dia berserenjang, sekarang ni dia tak berserenjang. Kalau berserenjang kita boleh guna teorem Pythagoras. Tapi kalau tak berserenjang, apa kita boleh buat? Okey, kita guna kaedah rajah berskala. Jadi ada dua kaedah. Kaedah daya segi 3 daya ataupun kaedah segi 4 selari daya. Okey, kita lihat dahulu kaedah segi 3 daya. Jadi untuk kaedah segitiga kita mesti bentuk satu segitiga. Jadi untuk bentuk satu segitiga, okey, tadi macam saya beritahu tadi mesti head to tail. Jadi kita pindahkan, kalau ini dia bukan head to tail, tak bersambung. Okey. Jadi apa kita buat? Kita bawa F2 ini ke hujung sini. Mestilah sudut yang sama. Jadi kita bawa dengan sudut alfa, okey, kita bina F2 dengan sudut yang sama, kita pindah ke sini. Okey, dia mesti head to tail. Jadi apa kita buat? Daripada hujung sini kita sambung ke F. Daripada hujung sini kita sambung ke F. Okey, kita sambungkan. Okey, kita gariskan. Jadi berapa panjangnya? Inilah kita ukur. Okey, kita ukur ini guna skala. Contohnya kalau F1 adalah 2 Newton, kita lukis dengan 2 cm. Okey, kalau F2 ini katakan 1.5 Newton, kita lukis dengan 1.5 cm. Jadi berapa nilai yang dapat ini kita boleh kira berapa. Okey, ini dipanggil lukisan berskala. Kalau F1 adalah 20 Newton, katakan kita lukis 2 cm, dan F2 15 Newton, kita lukis dengan panjangnya 1.5 cm. Jadi F ini kamu ukur berapa? Katakan kalau kamu dapat 2.5. Jadi kalau 2.5 bermaksud F ini adalah 25 Newton. Okey, boleh faham yang itu? Okey, untuk sudut pula, kamu guna protractor, okey, dan ukur nilai sudut ni berapa. Jadi itu dah jawapannya. Okey, ukur panjang F, hitung magnitude. Jadi ini kita panggil menggunakan skala yang dipilih. Jadi kita lukis ini mestilah mengikut skala. Okey, mesti ada skala. Okey, katakan untuk kaedah segi 4 daya, segi 4 selari daya pun sama, kita gunakan skala. Jadi kalau F1 20 Newton, kita lukis 2 cm. F2 15 Newton, kita buat 1.5 cm. Okey, jadi apa yang kita buat?
Okey, kita ukur yang ini. Okey, kita ukur yang ini. Kamu boleh gunakan jangka lukis. Okey, jangka lukis, kamu ukur panjang F2 ni berapa sini, kamu letakkan pada F1. Okey, kamu ukur panjang F2, letak pada F1, kamu tandakan lengkuk. Kemudian ukur F1 panjangnya berapa, letak pada F2, gunakan lengkuk. Okey, buat lengkuk. Ini hanya untuk segi 4 selari ini kita mesti gunakan jangka lukis. Jadi guna jangka lukis, ukur panjang F2 berapa, letak pada hujung F1, buat lengkuk. Okey, kemudian guna jangka lukis. Okey, ukur F1, letak pada hujung F2, tandakan lengkuk. Jadi tempat persilangan ini kita buat daripada asal, kita lukiskan daya. Jadi kita ukur berapa daya paduan, ukur daripada sini ke sini panjang berapa, sama macam ini tadi. Okey, kalau kita dapat katakan 2.4 cm, bermaksud F ini adalah 24 Newton. Okey, untuk sudut sama juga, kita guna protractor untuk ukur sudut. Jadi kalau untuk lukisan berskala ada dua cara, sama ada kamu guna kaedah segitiga daya ataupun kaedah segi 4 selari daya, dengan syarat lukisan ini mestilah berskala. Kita nak ambil skala berapa? Dah belajar dulu skala. Jadi ini kita mesti lukis dalam bentuk skala. Okey.